Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama lagi pada pagi ini setelah 2 bulan saya bercuti lah. Bukan bercuti. Yang pertama tu untuk meninggal. Yang kedua tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tu ayah. Betul tak? Ayah tu jatuh Jumaat. Kena hari saya. Tu. Jadi saya tahu kalau saya main saya sorang-sorang lah. Pada pemain bekas mayang raya ni. Tu. Korban. Inilah subhanallah, betul. Walaupun cuti 2 kali, tapi rasa lama lah. Pasal apa? Pasal 2 sebulan sekali je. Subhanallah. Rindu dah. Dah pun. Baik, alhamdulillah. Begitu kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan kuliah pengajian kita dalam kita nak membincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan kepada kita dalam kitab Baharul Madhi ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita sambung dalam muka surat dalam bab ke-20. Bab ke-20 kalau yang Rumi ini muka surat 81. Surat 81. Bab ma jaa fi tara'i ahli jannah fi ghuraf. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan memandang-mandang ke atas oleh ahli syurga pada segala bilik. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'una fil ghurfah kama tatara'una al-kawkab al-syarqiyya wa kawkab al-gharbiyya al-ghariba fil ufuq wa tali'a fi tafadul ad-darajat faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika an-nabiyyun qala bala walladhi nafsi biyadihi wa aqamu amanu billah wa rasulihi wa saddaqul mursalin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya ahli syurga memandang-mandang mereka itu pada bilik seperti memandang sekalian kamu akan bintang-bintang timur dan bintang barat yang mahu lenyap pada kaki langit dan yang terbit pada berlebihan darjah. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, mereka itu nabi-nabi. Sabdanya, bahkan demi yang diriku di tangan kudratnya dan kaumku yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan membenarkan mereka itu akan pesuruh-pesuruh, yakni pesuruh Allah. Hadis hasan sahih. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tersebut di dalam kitab Qul al-Mubtaghi itu. Qul al-Mubtaghi itu Syarah Sunan At-Tirmidzi. Berkata ulama, syurga itu berlapis-lapis yang tinggi darjatnya bagi orang sabiqin, dan lapis yang tengahnya bagi orang-orang muqtasid. Tu huruf sad, muqtasid. Bukan tu kalau SH tu dia panggil muqtasid, betul tak?
Dia jadi macam huruf shin. Tak, dia muqtasid, huruf sad. Muqtasid. Min qaf ta sad dal. Muqtasid. Pertengahan. Pertengahan. Dan lapis yang sebelah bawah bagi orang-orang yang bercampur aduk, campur-campur. Maka orang-orang lapisan yang di bawah itu memandang-mandang ia ke atas pada bilik-bilik orang yang lapisan tinggi. Sangatlah sayu dan jauh tinggi bagi kita di dunia ini memandang kepada bintang timur atau bintang barat di kaki langit. Demikianlah tersebut di dalam khabar seperti yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'awna fil ghurfah kama tatara'awna al-kawkab asy-syarqiyya wa kawkab al-gharbiyya al-ghariba fil ufuq wattali'a fi tafadhul darajat. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia bahwasanya ahli syurga itu memandang mereka itu pada bilik, yakni orang-orang yang dilapis bawah memandang pada bilik orang-orang yang dilapis sebelah atasnya, seperti memandang sekalian kamu akan bintang timur dan bintang barat yang mahu lenyap dari tepi langit, yakni nampak berkilau-kilau sedikit-sedikit rupanya oleh sebab jauh tingginya, dan sebagai bintang yang mahu terbit sebab berlebih-lebihan darjat-darjat orang yang mendiami syurga. Tuan-tuan perempuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitab tu Qud al-Mubtaghi itu karangan Imam Syarah Sunan Imam At-Tirmizi, cerita bahawa ulama cerita syurga itu dia berlapis-lapis tinggi sampai apa, Nabi cerita tu kita seolah-olah macam kita duduk tengok yang lapis atas tu, kita ni duduk di lapis bawah, nak tengok yang darjat lagi satu yang atas tu macam tengok tu bintang kecil kat atas tu. Pasal apa? Nak habaq kata darjat beza di antara yang duduk bawah dengan di atas tu bukan sikit gap dia. Bukan sikit beza dia. Bukan macam darjah 5 dengan darjah 6. Tak. Bukan macam tingkat bawah dengan tingkat atas. Kita terbayang macam tu kadang-kadang. Oh, ingat darjat ni kira macam kalau naik satu darjat, naik satu makam teratur je kot. Naik tingkat satu. Oh, tinggi sikit darjat dia. Tak. Kalau ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi bayang dekat kita, macam kalau kita nak tengok darjat yang lagi satu tu, nak tengok darjat yang lagi satu tinggi pada kita tu, seolah-olah macam kita tengok bintang yang paling jauh tu, nampak kecil je. Nak beritahu kita jauh je, subhanallah, daripada satu darjat kepada satu darjat yang lain. Sunan Imam At-Tirmizi itu ulama sebut apa yang mensyarahkan kitab Imam At-Tirmizi itu, dia sebut yang pertama subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, yang lebih tinggi sekali, yang paling tinggi sekali ni as-sabiqun. As-sabiqun. Apa dia as-sabiqun ni? Orang yang mendahului, duduk di depan. Mendahului lagu mana? Subhanallah, mendahului dalam kebaikan. Depa ni lah yang benda baik-baik, depa ni pergi dulu. Cerita dia. Yang kedua, dia mendahului apa? Dia mendahului dalam mendapat pahala, mendapat manfaat, mendapat nikmat syurga. Depa ni pun dulu juga. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita boleh dengar dalam surah apa? Salli ala sayyidina Muhammad, surah Waqi'ah. Tuan-tuan berhafal tak surah Waqi'ah? Hafal tak? Siapa tak hafal lah. Subhanallah. Bukan tak mau hafal ustaz, jam dah ni, jam lah. Tak payah dah. Oh subhanallah, dia dulu-dulu tak mau hafal, dah baru mengaji ustaz pun. Dulu ni rambut ni macam eliket tu. Subhanallah. Nak keluar rumah 2 jam spray rambut dia. Subhanallah, bagi tinggi kan. Ni baru subhanallah duk belajar, nak hafal lagu mana ustaz tak boleh pi dah. Subhanallah. Tak hafal pun tak apa, amal. Subhanallah. Amal surah apa? Jangan lupa jadikan amalan kita. Jadikan amalan subhanallah Musa.
jadikan amalan kita setiap hari, jangan lupa kita baca apa? Baca surah Waqiah. Tak tahulah, dia saja tak mau bagi cakap kot. Boleh dengar ke kat belakang? Tolong Ustaz, siapa-siapa tolong. Lagu-lagu mana? Baik, salli ala sayyidina. Tak apa lah, boleh dengar ke lah? Baik. Tak apalah, tuan-tuan boleh dengar lah, saya nak kerja Baik, salli ala sayyidina. Kita ni dalam rumah kita, anak-anak kita kalau pergi sekolah, dia ada jadual dia. Betul tak? Jadual tu pasal apa? Ni nak bagi disiplin. Jadual tu nak bagi disiplin. Dia tahu tiap-tiap hari bila dia masuk sekolah ada benda yang dia nak kena buat. Kita pun bila dia nak pergi sekolah lagi, kita tolong susun buku dia ikut apa? Ikut jadual dia. Betul tak? Subhanallah masallah samat. Itu cara anak kita nak belajar. Cara kita nak beramal pun macam tu juga. Kena ada jadual. Subhanallah. Jadual macam mana? Cuba susun tengok di rumah kita apa amal yang kita nak buat. Setiap hari tu apa amal yang kita nak buat. Susun bagi elok-elok. Subhanallah. Antara dia jangan lupa masukkan pagi-pagi lepas kita sembahyang subuh tu, salli ala sayyidina Muhammad, panggil keluarga kita tu. Semua ramai-ramai kalau boleh. Kalau tak dapat, keluarga kita pun masing-masing tolong-tolong buat. Lagu mana? Buat surah Al-Waqiah. Hafal pagi-pagi. Tak hafal pun baca. Bawa ambil seorang satu baca. Kalau rasa susah nak buka Quran tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil bagi photostat seorang satu ke lagu mana ke. Ada kitab kecil-kecil tu, kitab dia panggil apa? Surah-surah amalan. Amal, jangan tinggal, jangan tinggal. Seorang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, waktu nak mati dia, waktu dia nak mati dah, mai para sahabat ni, kamu anak-anak kamu yang duk ada ni, apa tinggal kat depa ni? Kamu ni dah sakit dah ni, apa semua nanti mati ni nak tinggal apa dekat anak-anak? Dia kata, aku tak tinggal harta apa, cuma satu je. Aku tinggal surah Waqiah. Suruh mereka hafal, suruh mereka baca. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sebut, siapa yang beramal dengan surah Waqiah ni, dia tidak akan fakir sampai hari kiamat. Tak akan miskin dah. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ramallah tuan-tuan, bila Nabi sebut ni, bukan sebut saja, bahkan dia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amai, panggil anak-anak kita, pekat-pekat ramai-ramai, pekat-pekat baca apa? Baca surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Baca tuan-tuan, dan sebulan anak kita hafal. Betul tak? Subhanallah. Dalam surah Al-Waqi'ah tu dia ada apa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah cerita tentang orang as-sabiqun ni yang akan dapat nikmat ni. Subhanallah. Ramai orang-orang daripada kelompok orang dulu, kurang sikit jadi kelompok sekarang ni orang as-sabiqun. Apa dia orang sabiqun ni? Depa ni lah orang yang mula-mula sekali bersegera cepat-cepat nak buat amal. Dan subhanallah muslimat, depa ni lah orang yang mula-mula sekali akan dapat nikmat. Subhanallah. Siapa depa ni? Ibnu Ka'ab dan Abu. Ibnu Ka'ab dia kata apa? Ini adalah kelompok nabi-nabi. Kita tak boleh nak pergi kelompok tu, kata Ibnu Ka'ab. Tapi ada di kalangan ulama juga, Al-Hasan, Qatadah dan sebagainya, salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkata apa? Tak. As-sabiqun ni daripada zaman Nabi, daripada zaman dulu sampai sekarang ni, umat-umat Nabi pun ada orang yang akan dapat ni. As-sabiqun. Syarat dia apa? Bersegera dengan amal. Salli ala sayyidina Muhammad. Depa dapat saja amal ini, bukan setakat depa dapat amal, depa cari sungguh-sungguh cari benda nak buat amal. Salli. Dan bila mereka dapat je, mereka tak mau tangguh-tangguh, melainkan mereka nak buat terus. Allah sebut fastabiqul khairat, cepat-cepatlah, segera-segeralah buat amal. Tuan-tuan perempuan sekalian, musallin ala sayyidina Muhammad, kita ni nak mati bukan lama mana dah, betul tak? Tak lama sangat dah nak mati ni. Subhanallah, musallin ala sayyidina Muhammad ni, muka-muka jerneh-jerneh ni, 2 kali Jumaat lagi je. Subhanallah. Jangan main-main ustaz, jangan kata lagu tu. Kata ke tak kata ke, sedia ke tak sedia ke, dia main time dia NTP. Betul tak? Subhanallah. Ni tengah-tengah duduk relax-relax dengar kuliah ni, tuan-tuan main tepuk. Assalamualaikum. Assalam. Boleh-boleh. Oi, dengan jubah hitam, dengan serban hitam apa ni?
Siapa ni? Ni lah ni pukul 8:30. Lagi dalam pukul 11 lagi kira qalu lah. Allah. Dia kata apa agak? Subhanallah. Tarik ni siapa ni? Siapa ni? Aku malaikat maut. Allah. Allah. Tarik pergi dekat luar. Sembang jujur kita pergi selotok saya kat luar. Selotok dengan malaikat maut. Kata ni minta tangguh sikit lah seminggu boleh lah. Seminggu minta seminggu lagi. Pasal apa ni? Kereta tak bayar lagi, telefon, SMS baru masuk pula ni, Selcom tak bayar lagi, dia kata. Saya kenapa tak? Lah hutang kawan tak settle lagi ni. Semayang pun tak ada lagi, semayang pun tak kosong lagi, mengaji pun tak habis lagi. Subhanallah. Mau malaikat tu kata kat kita apa? Dia kata, "Oi, 40 tahun dah hidup kot." Dia nak 50 tahun dah hidup kot. Takkan tak cukup lagi. Ni nak minta seminggu lagi. Tak sah lah kot. Seminggu. Yang 40 tahun pun tak ada buat. Nak seminggu nak buat. Allah tuan-tuan. Dia my time dia. Tak ada dah, subhanallah. Tak ada tangguh-tangguh lagi dah. Massalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, cerita dia kita nak mati ni anytime. InsyaAllah Rabbi. Sebelum kita nak turun malaikat maut tu main, malaikat ni sejauh mata mandang. Kita cerita dari tu. Oh subhanallah. Kalau putih, wajah dia putih semua. Alhamdulillah tu mati apa? Husnul khatimah, mati baik. Tapi kalau hitam wajah tu, muka bengis, insyaAllah Rabbi, su'ul khatimah. Tuan-tuan perempuan sekalian, orang nak mati, dia nampak malaikat tu. Nampak? Ni ilmu ni. Pasal apa kita takut nak mati? Pasal apa? Pasal apa kita takut nak pindah ke negara akhirat? Yang kita nak pindah tu, mati tu dia pakai apa? Dia transit. Mati tu sebagai jalan cara kita nak pindah ke negara lagi satu. Negara apa? Negara akhirat. Pasal apa? Ada setengah daripada orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang iman dia tinggi kepada Allah, tak sabar ni nak mati, tak sabar ni. Pasal apa tak sabar? Pasal dia dah ada ilmu tentang akhirat. Kita orang abang ke kita, ni hujung bulan ni, cuti bulan 12 ni, kita pergi Cameron Highland mau dah. Kita seronok nak pergi. Oh, nak pergi. Pasal apa kita seronok sangat nak pergi Cameron Highland? Sejuk kat sana, syok, ada buah strawberry. Tidak? Subhanallah, sejuk, ada buah strawberry lagi, ada boleh pergi petik buah strawberry, boleh seronok lah kat sana. Oh subhanallah. Hotel dia tak ada aircon. Betul tak? Oh, hotel dia mana ada aircon? Dia cari aircon, marah kat kaunter tu. Mana aircon bilik saya, boleh tukar bilik lain? Tak ada. Semua bilik tak ada aircon. Pasal apa? Sejuk. Subhanallah. Seronok nak pergi Cameron Highland. Pasal apa? Pasal kita tahu no seronok kat Cameron Highland. Betul tak? Subhanallah. Pasal apa kita takut dengan negara akhirat? Pasal apa? Pasal kita tak tahu dengan negara akhirat. Ada orang soleh yang tak sabar nak pergi orang negara akhirat, macam kita tak sabar nak pergi Cameron Highland. Orang buat rombongan Makcik Kiah pergi sini nak pergi Cameron Highland contohlah. Bawa dengan apa? Cik Kiah bawa dengan tumbuk-tumbuk sambai apa semua macam. Excited lagi sebulan nak pergi sini, tak sabar lah. Beli baju tu yang tebal-tebal tu. Padahal bukan sejuk tahun mana pun. Tuan-tuan, seronok nak pergi pasal apa? Pasal dah ada ilmu tentang Cameron Highland. Kita tak ada ilmu tentang akhirat, sebab tu kita takut nak pergi. Orang soleh, orang dia sampai ilmu dekat depa. Oh ni baru sedap bunyi lah. Ada ilmu sampai pilah nu negara akhirat, subhanallah. Nanti sampai dekat akhirat nanti, masya-Allah Rabbi, ni dapat nikmat syurga, indahnya syurga, masya-Allah, pokok-pokok cantik, istana besar-besar, nak apa semua dapat, subhanallah. Lah ni hidup di dunia susah belaka, tapi di akhirat Allah nak apa dapat. Masya Allah Rabbi, dengan bidadarinya, dengan istana, dengan mahligai, dengan kenderaan yang hebat, dengan makan lagi sedap, makan lagi sedap, makan lagi sedap, nikmat. Dia tak sabar nak pergi. Pasal apa tu? Nampak nikmat dah. Faham tak tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Kita pasal apa kita takut? Pasal yang pertama kita tak ada ilmu. Yang kedua kita tak bersedia. Kita tahu siapa yang buat amal jahat, siapa yang tak banyak amal, dia lagi masuk neraka. Kita takut tahu tu. Tidak tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dia apa? Cerita dia kita takkan pernah bersedia. Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak mujahadah, nak lawan nafsu kita nak buat amal. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, suka ke tak suka ke negara akhirat, kita akan tetap sampai negara akhirat. Subhanallah, kemarin sampai mesej kat saya pukul 10.30 duk sembang dengan saya lagi. 10.30 duk hantar mesej lagi. Ustaz apa khabar? Baik, bani. Saya duk rasa letih lah Ustaz, letih ni. Daripada malam tu dia hantar mesej lah, dia kata, letih subhanallah, abang letih tu. Pagi pukul 10 kemarin saya duduk dengan Tok Guru, duduk talaqi kita dengan dia. Dia duduk hantar mesej tu, waktu tu tak boleh nak tengok lah.
Duduk dengan tok guru tak boleh buka handphone. Tu abang tu. Subhanallah. Subhanallah. Pukul 10.30, pukul 11 habis. Pukul 11 habis tengok-tengok hantar mesej dah. Daripada pukul 10.20, pukul 10.07 hantar dah, Ustaz, Pak Abang, Pemot, jangan lupa saya apa semua. Pukul 10.30 dia hantar mesej lagi. Pukul 10.27 last hantar mesej kat saya. Saya nak rehat, Ustaz, letih lah. Pukul 11, pukul 12 orang telefon, 12.30 orang SMS kat saya. Abang, sahabat kita dah meninggal dah. Lah, subhanallah, setengah jam, sejam. Tak sat 2 SMS kat saya. Tak sat baru 2 SMS kat saya ni. Dah meninggal dah. Subhanallah. Musalli ala sayyidina Muhammad. Cerita dah. Umur berapa? Umur baru 23, 24. Allahumma salli ala. Penat asma bawa pergi sampai berjalan sekat jalan, meninggal ikut jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petang tu dapat SMS pula. Subhanallah. Ustaz, mak saya tengah nazak pula. Doa-doa dah. Dua petang Ustaz pukul 4 SMS pula. Mak saya dah meninggal dah. Subhanallah. Mudah sangat nak meninggal. Salih ala sama tanda-tanda ni. Duk buat kerja kat Propel tu, tepi highway tu. Mari ni, tengok tak? 4 orang, 8 orang duk buat kerja elok, putus susun kum, tetap pum. Anggap pergi mati 4 orang, subhanallah. Cuba tanya dia. Dia tahu tak kata dia mati tu, tahu tak? Tak tahu. Kalau dia tahu kata dia pergi, dia tak pergi kerja hari tu. Tidak, dia duduk mana? Duduk masjid, baca Quran, sembahyang, sujud sebagainya. Tidak, insya-Allah. Siapa pun tak tahu kata dia nak mati. Tapi bila sampai time dia tetap akan mati. Kita ni bila tengok orang mati tu, tengok rasa apa? Rasa ni nak kena ni. Kalau aku duduk tempat tu lagu mana? Waktu dia nak mati tu, waktu malaikat mai dekat dia tu, lagu mana perasaan dia? Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ada waktu. Cuma lah ni sedia ataupun tidak. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, hari tu cerita dah saya waktu saya tengah kuliah kat Kuala Lumpur tu, tengah kuliah tu masuk lelaki. Masuk lelaki baju hitam, serban hitam. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok dia mai tu, kita dah kelang kabut dah. Tengok dia mai tu, tuan-tuan, dah panik, tak boleh nak buat apa dah. Duk rasa satu macam punya ketak nak mai ni. Tu tengok dia dengan baju hitam, dengan serban hitam, mai sampai kat ujung-ujung masjid tu, talau betul mai kata talau. Pai dah aku mati dah aku tadi. Cerita dia malaikat maut dah ni mai ni, mati dah aku ni, subhanallah. Salli alaihi. Dia mai kita tak boleh cakap dah. Saya duduk buka cakap dengan kuliah ni lagi 10 minit lagi nak habis, saya ingat. Dia mai elok sampai depan dan pasal dia duduk, nasib baik dia duduk. Allah tak kerti cakap. Subhanallah. Waktu dia duduk tengok muka saya, dia tengok. Allah, kita nak habis cepat-cepat waktu tu kan. Habis kita demikianlah kuliah kita apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangkit tu, dia keluar tu. Dia keluar. Lepas keluar tu, tuan-tuan, waktu sembahyang isyak saya duk cari. Tak ada orang tu, tak ada. Subhanallah, ni susah hati. Dia teringat hadis tu, kata malaikat mai tak ada, tuan-tuan. Yang jadi masalahnya, dia tu mai dengan jubah hitam okeylah, tapi selebet semua dengan kotak jubah dia, dengan butang tak pakai, dengan serban sengit, dengan muka berlemuh, tuan-tuan. Berlemuh tak shave pun semua, gigi pun tak ada. Kan, subhanallah. Duk tengok, saya kata apa? Kalau macam ni lah malaikat yang mai nak sambut aku, maksudnya amal aku teruklah. Betul kan? Allah amal teruklah, masya-Allah. Dia teringat kalau mai tu muka cernih elok apa semua, senyum kat kita tu kira lah kan. Subhanallah, ni mai dengan selebek apa. Susah hatilah, masya-Allah. Sembahyang hari tu mai Isyak ekstra khusyuk dah. Nak mati. Subhanallah. Khusyuklah, subhanallah. Allah yang mata. Ya Allah, bila pula dosa aku. Sembahyang khusyuk tu be. Habis bagi salam, panggil anak saya ikut seorang umur 10 tahun. Abang, nampak tak tadi ada seorang baju hitam duduk depan dia? Nampak tak? Dia kata tak nampak pun, mampu. Cerita dah mampu. Orang main salam, kita tak boleh sembang dah, tuan-tuan. Salam apa-apa Ustaz. Main hidang nasi ayam, tuan-tuan. Subhanallah, bergolek-golek ayam tu. Tak boleh makan dah, subhanallah. Pikat macam tu gaya orang nak mati tu. Subhanallah. Tak boleh makan dah. Lepas tu main lah untuk imam. Tanya Tok Imam, apa ni Ustaz, apa ni saya nak tanya Ustaz, tadi yang duduk depan saya tu siapa? Tanya yang duduk depan saya tu siapa, tak tanya dia nampak tak nampak. Saya kata jawab tak nampak, orang kata. Yang duduk depan saya tu siapa? Dia kata yang mana tu yang pakai baju hitam, serban hitam tu? Dia kata yang tu tak berapa betul sikit Ustaz.
Lega Nasi ayam hari tu 3 pinggan. Baru lalu. Masya Allah. Tapi kalau betul malaikat macam mana? Subhanallah. Sebab tu cerita orang nak mati ni, dia gelisah tak gelisah? Subhanallah, dia gelisah sebab dia tahu dia nak mati. Dia nampak malaikat dah, Allah dah zahirkan, Allah dah tunjuk dah benda-benda tanda dia nak mati. Cuma dia tak mampu nak cerita ke orang. Bukan dia tak mampu cerita ke orang, dia tak mau cerita pasal dia tak bersedia lagi. Kalau boleh, tu bukan malaikat. Kalau boleh nak lawan, kata tu bukan malaikat. Walaupun terang tu main malaikat lah. Dia kata tak, bukan lagi, bukan. Pasal apa? Sebab dia takkan bersedia untuk mati lagi. Ni nazak dah duduk atas main malaikat lagi, tak mau mati lagi kalau boleh. Betul tak? Subhanallah. Pasal apa? Banyak benda tak selesai lagi ni. Amal pun tak ada lagi ni. Quran tak baca lagi. Zikir yang duk kata baca subhanallah bihamdi pun tak ada buat lagi. Ustaz hafal berbulan dah. Tak ada nak buat lagi, tulis jadi buku nota tu pun tulis. Subhanallah, masalah semat. Tak ada buat lagi ni, tak mau mati lagi boleh tak? Lu nak ambil sikit lagi. Tak ada dah waktu tu tuan-tuan puan. Tapi ada orang yang dia boleh hafal. Dia kata aku rasa tak duk rasa-rasa macam tak lama dah. Minta maaf lah, salah-salah ke mana-mana, faham kan? Ni hutang-hutang, pesan kat isteri dia. Ni hutang-hutang abang ni tolong settle ni yang ni udah tolong. Jangan lupa ni, jangan lupa. Pesan lah. Pasal apa ni? Aku rasa macam tak. Dia tahu kata dia mati. Orang macam tu dia bersedia. Nampak dia malaikat dia bersedia. Pasal apa? Ni soleh ni, iman tinggi ni. Tuan-tuan puan faham tak? Subhanallah masalli ala sayyidina. Kita ni yang duk main mengaji dah ni, main mengaji dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apa ini elok? "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, khairan. Kebaikan apa? Kata ulama, kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat dia. Dunia dia tengok ni fitnah yang jadilah ni. Dengan anak orang baling ikut tingkap, dengan anak bungkus tanam, baru ni jumpa atas katil, mati dah. Tengok darah penuh duduk dengan kak dia pun tak tahu, kata dia beranak. Tu fitnah. Tuan-tuan, tiap-tiap hari buang anak sana, buang anak sini, buang anak sana, buang selera anak. Subhanallah masalli ala sayyidina Muhammad. Ni fitnah. Tuan-tuan, kalau Allah nak kita ni selamat daripada fitnah ni, tu tanya mak dia yang anak dia buang daripada baby tu, daripada tingkap. Cuba tanya mak dia, pernah sangka dah nak buat lagu ni anak ni? Dia tak pernah sangka lah. Anak kecil-kecil dulu duk tengok, duk belah dia elok-elok, dah bagi makan elok, dah pos semua. Tak sangka dia nak buat macam ni kat makcik. Tak sangka. Dia tak sangka. Kalau mak dia tu tak sangka, kita pun tuan-tuan perempuan sekalian, tak terlepas boleh jadi macam mak dia tu. Subhanallah, tak mustahil. Baik, tapi kalau Allah nak kita selamat daripada masalah ni, nak Allah bagi nak Allah nak kita selamat daripada fitnah ni, ingat Allah kata apa? Nabi kata apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihi. Kalau Allah nak kamu selamat dunia ni daripada fitnah yang macam-macam ni, mula-mula sekali Allah akan bagi apa? Yufaqihu fid din. Allah akan bagi dia faham, dia faqih urusan agama dia. Subhanallah. Ulama kata lagi, may yuridillahu bi khairan. Khairan tu apa? Selamat dekat akhirat. Kalau Allah nak kamu ni kebaikan di akhirat, selamat di akhirat, mai malaikat maut subhanallah senyum dekat kita. Mai malaikat-malaikat yang ramai subhanallah senyum dekat kita. Hari ni kami teman kamu, kata malaikat, seperti mana kami teman kamu waktu hidup dulu. Subhanallah. Kita nak mati pun tenang, seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemudian kalau Allah nak kubur dia lapang, kalau Allah nak kubur dia terang, kalau Allah nak kubur dia tu dihampa daripada permaidani, daripada syurga, dibuka pintu akses nampak syurga tiap-tiap hari. Malaikat mai tepuk dia, tuan-tuan. Subhanallah masallah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW cerita bagaimana orang nak mati nanti mai lelaki. Siapa dia? Nabi SAW. Setiap orang Islam yang mati, Nabi akan mai sallallahu. Nabi mai rohiyah, Nabi mai dalam bentuk roh dia, bukan bentuk jasadi, tak, roh dia. Dia mai ziarah setiap orang yang nak mati. Kata guru saya ulama, salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, dia mai dalam bentuk roh dia, bukan gambar, roh dia. Kita nampak dia waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat muka nangkir tanya, ni apa pendapat kamu ni tentang lelaki ni? Kita subhanallah orang yang beriman kata apa? Ini Rasulullah, dia bawa dulu petunjuk dekat kami ni waktu hidup dulu, kami ikut dia. Subhanallah, tuan-tuan sekalian.
Orang yang boleh jawab macam tu, malaikat Munkar Nakir kata apa? Subhanallah, tidur kamu, tidur tenang. Subhanallah, maksudnya tuan-tuan. Yang nak jawab tu bukan lidah kita. Kita ni tengok Nabi SAW tak pernah tengok. Betul tak? Macam mana nak kenal Nabi SAW? Nak kenal tu iman. Iman. Dan kita kena mengaji bab Rasulullah, sebab Nabi SAW sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak beriman ni kamu ni kalau kamu tak kasih kepada aku lebih pada kasih mak bapak kamu, lebih kasih pada anak-anak kamu, lebih kamu kasih manusia seluruh, tak beriman. Nak kasih macam mana? Kenal Nabi pun tak. Mak ayah kenal, beranak-beranak nampak mak ayah. Beranak-anak belah daripada kecil mak tak kenal, sayang dekat anak. Tapi Nabi kata tak, kamu kasih depa lebih pada aku, kamu tak sempurna iman, kata Nabi SAW. Nak kenal Nabi, nak cinta dekat Nabi, kena kenal dulu. Nak kenal ni tuan-tuan kena mengaji. Tuan-tuan, kalau Allah nak kita selamat macam tu dekat akhirat, salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang munafik, ada orang yang ragu-ragu hidup di dunia ni, yang jenis orang tak mengaji, orang yang tak tahu langsung tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai malaikat bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lelaki ni, apa pendapat kamu? Dia kata, la adri, aku tak tahu ni. Tapi dulu ada lah di dunia, dulu ada orang-orang duk sebut tentang ni. Aku ikut aja, ikut saja. Itu kata orang munafik. Itu kata orang yang ragu-ragu waktu dia, orang yang tak mengaji tentang Rasulullah. Baik, kalau Allah nak kita selamat dalam kubur, nak kita selamat dekat padang mahsyar, nak kita selamat sampai kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mula-mula sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din. Allah akan bagi dia faham akan urusan agama dia. Nak faham urusan agama duk mana? Duk mengajilah. Nak faham urusan agama ni, mai duduk dalam kuliah macam kita ni, subhanallah. Tapi ingat, nak boleh mai ni pun bukan sebab kederat kita. Nak boleh mai ni bukan sebab kita sihat, kita elok, kita baik. Bukan sebab kita muda, kita banyak tenaga. Tak. Allah yang gerak hati kita mai. Tidak? Subhanallah, masalah. Berapa ribu orang duduk sini, berapa orang yang mai? Tidak? Sebab benda akhirat, benda baik, benda syurga ni, orang tertentu sahaja yang boleh dapat. Bukan semua orang boleh dapat. Faham perempuan? Sebab tu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan, alhamdulillah ya Allah, boleh bagi aku mai lagi, alhamdulillah. Gerak hati tuan-tuan, tengok ada di kalangan kita yang dulu duk mai mengaji sekali dengan kita lah ni, dah mai dah? Tak ada anda, subhanallah. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal tak ada istiqamah, pasal Allah tak mau bagi dia mai dah. Tuan-tuan, subhanallah. Kalau anak kita balik Kuala Lumpur, balik daripada Kuala Lumpur, Musalli ala Sayyidina Muhammad, tanya dia di Kuala Lumpur ni banyak sangat mengaji, dengar kata. Oi tuan-tuan, di Kuala Lumpur mengaji bukan macam kita duk mengaji tu. Sungguh. Saya duk pergi setiap bulan saya turun sana. Subhanallah. Minggu kedua, hampir sepanjang minggu saya duduk di Kuala Lumpur. Kuliah muslimat. Kuliah kita ni hari Jumaat kan? Hari cuti kita lah. Kalau buat hari biasa kan nak ramai guni tak? Tak kot, nah. Di sana subhanallah, kuliah muslimat hari Selasa. Kuliah muslimat hari Selasa pukul 9, pukul 9:30 pagi. Perempuan tahu tak? Penuh masjid. Bukan sebelah perempuan saja, tak, penuh masjid tu, penuh. Belah lelaki pun ada orang perempuan, belah perempuan pun ada perempuan, dekat luar koridor pun ada, subhanallah. Punya ramai orang mengaji. Ya Allah Rabbi. Pejabat depa subhanallah. Kerja ni, waktu kerja, waktu break tengah-tengah tu, pukul 12.30 sampai pukul 2, waktu kuliah. Jadual kuliah tu penuh. Sebulan, subhanallah. Ada orang mengaji, berlambak orang mengaji. Ya Rabbi tuan-tuan. Di Kuala Lumpur tu, di Selangor. Lagi pekan, lagi ramai orang mengaji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak kita duduk Kuala Lumpur, balik-balik mai abang. Ustaz duk cerita kata seronok sungguh lah dekat sana, subhanallah. Kuliah Ustaz Azhar Idrus tau. Buat di Shah Alam, 30,000 orang pergi. Oh, dia dalam masjid, luar masjid penuh. Masya Allah Rabbi, punya ramai. Orang mengaji. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, perempuan, anak kita balik, dengar kata seronok sungguh lah dekat Kuala Lumpur sana mengaji nah. Dan dah hang duk pi mengaji dah. Dia kata, abang mana dah mak oi. Abang pergi kerja pagi-pagi pukul 6 keluar dah. Sampai sana pukul 8 balik pula dah malam dah, tak dan ayat mak oi. Habis Sabtu Ahad kena overtime pula mak. Kerja pun tak dan. Yang tu tak dan, yang ni tak dan. Kalau dia jawab macam tu kata ulama, kalau dia beralasan dengan ilmu dia, maka waktu tu kata ulama, Allah masih belum nak izinkan dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina.
Banyak ada orang duk bagi alasan macam tu. Banyak, subhanallah. Padahal bukan kerja apa pun. Betul tak? Jadi suri rumah macam kita juga. Tapi tak ada main pasal apa? Pasal cucu. Kan? Dulu ada anak kecil, apa nanti besar sikit anak pergi mengaji, dapat anak pula dah. Tak apalah, besar sikit nanti boleh pergi pula, dapat anak pula dah. Gaya besar, tak apalah besar sikit, gaya besar pula anak menikah, dapat cucu pula dah. Tapi bila nak mengaji, tak ada mengaji lah, subhanallah. Kalau tak ada mengaji macam tu, maksudnya apa? Allah masih belum nak izin dia untuk selamat dunia selamat akhirat. Sebab tu kita yang boleh main mengaji ni, yang pertama mau angkat tangan syukur kepada Allah. Syukur ya Allah, Allah masih izin aku main ni. Yang kedua doa kepada Allah apa? Ya Allah bagilah aku istiqamah untuk mengaji ni sampai akhir hayat aku. Faham perempuan? Biar sampai ni kita ni mati tu dalam perjalanan nak main mengaji tu. Dalam perjalanan nak main mengaji tu, pum accident kat jalan, mati orang tu. Subhanallah, mati nak pergi mengaji tu mati apa? Mati syahid, mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin sama. Tu syukur kepada Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Ingat hadis tu elok-elok. Tuan-tuan puan-puan sekalian muslimin ala sinamat. Bila kita main mengaji, apa kelebihan yang kita dapat? Kita dapat ilmu. Bila dapat ilmu, ingat pula as-sabiqun. Apa dia as-sabiqun ni? Bersegera nak amal. Pasal apa? Takut dah dapat ilmu tapi tak ada amal, takut mati dulu. Tangguh punya lama dah. Dengar dah 2-3 bulan dah. Saya ingat saya sendiri pun duk kuliah kat sini, bukan cerita orang lain lagi. Saya sendiri pun dah berapa banyak ada benda amalan yang saya suruh buat. Betul tak? Yang saya anjurkan untuk buat. Pagi-pagi tu 100 kali astaghfirullah, 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahal azim, lagi 100 kali la ilaha illallah, 100 kali musalli ala Muhammad. Betul tak? Kemudian kita baca surah Waqiah, kemudian baca surah Al-Mulk pula malam tu. Betul tak? Kemudian buat sunat witir. Ingat kita sebut sunat witir jangan tinggal sepanjang umur kita, jangan tinggal sunat witir. Tuan-tuan perempuan tahu tak, sunat witir ni ranking dia duduk di bawah, ranking paling atas untuk sembahyang sunat witir. Dia duduk di bawah sembahyang fardu. Mula-mula masuk sembahyang sunat tu sunat witir dulu. Nak abang kata punya hebat ranking sunat witir ni. Nak buat banyak mana? Buat tak usah banyak, 1 rakaat pun jadilah. Janji boleh istiqamah. Allah sikitlah ustaz. Jangan anggap benda sikit itu tak ada manfaat. Jangan anggap benda banyak yang kita buat tu hebat. Kadang-kadang kita tahu yang best tak, kalau kita boleh bangkit qiyamul lail pukul 4 pagi, yang tu yang best, memanglah yang tu yang baik. Tapi kalau pagi-pagi tu duk tunggu orang tanya, ya tak? Mai pagi-pagi tu mata merah, pick up jabat mata merah, jadi tunggu orang nak tanya, siapa nak tanya aku hari ni tahu, siapa nak tanya. Kena kawan tanya sikit je tak. Mata merah nampak. Tu lah semalam ni bangkit pagi qiyamul lail pukul 4 pagi bangkit dah tak? Punya duk tunggu kawan nak apa? Subhanallah. Dia kata boleh bangkit seronoklah semayang waktu tu. Dia kata khusyuk dengan senyap sunyi. Dah tuan-tuan. Jangan anggap benda banyak yang kita buat tu boleh jadi manfaat. Kadang-kadang boleh jadi rosak. Pasal apa? Dia main riak. Jangan anggap benda sikit tu tak ada manfaat. Mungkin yang tu yang paling ikhlas. Salat sama. 1 rakaat boleh ikhlas tak? 1 rakaat boleh ikhlas lah. Subhanallah. Tidak. 1 rakaat nak habaq kat orang pun malu. Betul tak? Woi, akulah subhanallah semayang witir tak pernah tinggal setiap malam. Semayang mana? 1 rakaat. Tak payah habaq lah. Sekat 1 rakaat nak aku pun boleh. Mana? Subhanallah. Faham tak? Sebab Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bila meninggal dia, selepas dia meninggal, anak murid dia mimpi jumpa dia. Duduk dalam kubur, dapat nikmat kubur ni cantik seronok, duduk dalam kubur ni tenang seronok. Anak murid dia mimpi. Sallallahu alaihi wasallam. Bila anak murid dia mimpi, tanya dia. Dia tanya, wahai tuan guru syekh, apa amalan yang buat ni sampai macam ni punya hebat? Apa amalan yang buat ni sampai dapat nikmat yang macam ni sekali ni? Subhanallah. Ni sebab syekh duk tulis kitab tu kot, kita guna sampai lah ni kita ahya tu nak. Subhanallah, sampai lah ni dah beribu tahun dah. Sampai lah ni kita duk guna kitab-kitab dah. Sebab kita tulis kitab tu kot yang dapat nikmat kubur macam ni. Dia kata dah Habis tu pasal apa? Adakah benda yang lebih hebat lagi daripada tulis kitab tu? Dia kata dah, satu hari waktu tengah tulis kitab tu, subhanallah, tengah tulis kitab tu, tiba-tiba mai sekok lalat hinggap kan lah, hinggap dekat cawan dia. Cawan tu dekat bekas dakwat tu. Dulu-dulu tulis pakai dakwat tu lah, celuk tu. Bukan pakai ball pen ni.
Tu macam waktu Abdul Wahab sign agreement dengan Ismail Ulam Raja tu. Tahu tak? Dia tiup-tiup. Itu bolpen lah bodoh, dia kata. Yang celuk je, yang celuk tu. Subhanallah tu. Tuan-tuan perempuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia biar, dia kata aku biar lalat tu minum sampai habis, biar lalat tu minum sampai dia kenyang. Lepas tu dia terbang sendiri. Okey, bagi lalat tu minum dia dapat nikmat kubur tu. Subhanallah. Nampak tak? Benda kecil je. Kadang-kadang yang tu yang jadi nikmat dekat kita lepas kita mati. Jangan nampak benda kecil tu tuan-tuan. Subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Jangan nampak benda kecil tu sebagai ni. Tapi jangan biar pula nampak ular pisau kaki kat dia. Tolong patut Ustaz, dia kata ni dapat nikmat kubur tu bodoh nama dia. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Baik Ustaz. Tuan-tuan, bila kita dapat ilmu-ilmu yang macam ni, buat apa? Jangan tangguh lagi, jangan tangguh. Buat amal terus. Susun kita ni, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Sari-sari dalam hidup kita tu susun amal tu, susun amal. Daripada pagi sampai nak tidur lagi susun amal. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perempuan sekalian, yang payah dan nak buat amal tu boleh. Yang payahnya apa? Istiqamah. Yang tu payah. Walaupun sikit. Jangan cerita yang 100 tadi ikut banyak kan. Yang sikit satu rakaat itu pun nak istiqamah. Tuan-tuan boleh tahu tak siapa yang dia cuba buat dah. Payah dah nak istiqamah. Oi, payah jangan main-main. Lepas sembahyang isyak, sembahyang sunat ba'diyah, lepas tu nak bangkit satu rakaat itu Allah saja yang tahu betapa beratnya nak bangkit satu rakaat. Betul tak? Betul. Pasal apa? Pasal pahala dia besar. Benda pahala besar ni tuan-tuan, ganjaran besar ni memang susah nak buat. Subhanallah. Tu dia panggil waktu tu nak kena apa? Mujahadah. Mujahadah ni apa? Kalau kita tengok mujahidin apa? Orang lawan tu. Pergi serang, pergi perang tu, lawan Israel tu panggil mujahidin. Kita mujahadah ni apa? Lawan juga, lawan nafsu, lawan syaitan. Syaitan tak bagi bangkit, tak larat bangkit, tak larat duduk, tak apa. Boleh. Saya pun kadang-kadang sembahyang sunat, sembahyang witir duduk, satu rakaat pun duduk. Tu dia ustaz, betul ke? Betul. Kadang tak larat kita ni, betul. Tapi nak buat juga tak mau tinggal. Sayanglah kalau tertinggal, subhanallah, rugi sangatlah tertinggal ni. Buat juga, duduk, main duduk. Satu rakaat pun duduk, rokok, sujud, bagi salam. Subhanallah, musalli alaihi. Tak larat juga, tidur, main tidur. Satu rakaat pun tidur, punya teruk lah. Betul tak? Subhanallah. Tapi boleh tak? Boleh. Berdiri dapat penuh pahala dia, duduk dapat setengah daripada berdiri. Tidur dapat setengah daripada duduk. Buat sunat tarawih tu 20 rakaat, tidur straight, tidur. Dia ada belakang pleno. Buat apa ni? Mayang. Subhanallah. Sehari main tang witir, lepas main witir pekat keliling dia macam Yasin dia. Yasin. Dia dah kan. Tapi boleh tak? Boleh. Syarat mau buat je. Nak mujahadah tu susah. Subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Perempuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa lagi tentang musalli Muhammad ni? Waktu nak tidur tu ni baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berapa kali? 3 kali je, 3 kali. Subhanallah. Banyak tak 3 kali? Tak banyak pun. Asal boleh buat tak macam tu? Asal boleh. Try tengok. 3 ni pun tak boleh, subhanallah. Yang saya doa abang tak boleh ni apa ustaz ni, negatif sungguhlah yang tu, tak boleh. Ni nak kira apa ni? Ni kira nak bagi apa dia begini? Nak cabar kita. Faham tak? Subhanallah. Weh, ustaz kata tak boleh. Boleh dah seminggu. Dah seminggu lepas tu royok pula dah. Kes tu yang kita main mengaji selalu. Betul tak? Bila main mengaji ingat tak? Balik lagi semangat tak? Oh semangat, nak buat amal tu, nak buat amal ni, nak buat amal tu, nak buat amal ni. Dan 3-4 hari turun pula. Melelong pula dah. Melelong amal tu. Main mengaji pula dah. Balik semangat pula. Nasib baik tiap-tiap minggu kita boleh main. Bayangkan kalau orang tiap-tiap malam mengaji, macam mana iman dia agak. Betul tak no? Subhanallah, salli ala sayyidina. Nabi kata apa? Astaghfirullahalazim 3 kali. Banyak dah 3 kali? Tak banyak. Astaghfirullahalazim. Dapat apa? Allah akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak pasir di pantai. Banyak. Allah akan ampunkan dosa dia walau sebanyak buih di lautan. Allah akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak bilangan hari di dalam dunia ni. Daripada Nabi Adam sampai kiamat tu banyak hari tu. Berapa hari tak tahu, bilion hari kot.
banyak tu dosa dia, Allah ampun dosa dia. Subhanallah. Kata apa? Astaghfirullahalazim. 3 kali ya. Subhanallah. Ringan, mudah, tapi nak buat tu payah. Nak buat tu senang, nak istiqamah tu payah. Allahumma salli alaihi. Macam mana cara nak istiqamah ni perempuan tuan-tuan sekalian? Buat jadual yang kita boleh ikut. Melekat dekat dinding tu, lepas sembahyang subuh baca apa ni tu, istighfar 100 kali pada malam tu yang kita sebut tu. Musalli apa ni, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lagi apa, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 kali. 400 dalam tu. Dah, tu habis yang tu. Habis yang tu pula baca surah Waqiah. Iza waqatil waqiah. Kalau kita hafal seronok, boleh sambil buat kerja aja baca. Tidak? Sambil duduk naik motor, sambil naik kereta nak pergi kerja orang lelaki tu boleh baca surah Waqiah. Tak ada beli tape, beli CD. Lagu Gangnam Style boleh daripada dengar filem-filem tu. Subhanallah. Apa tak padan tua menari macam apa buruk. Subhanallah. Dan sudah-sudahlah umur-umur kita ni tak usah dengar lah lagu-lagu tu. Nah, subhanallah. Dengar nasyid-nasyid, dengar qasidah-qasidah. Ya. Sedaplah dengar qasidah nah. Allah, tak macam dulu. Tuan-tuan, betul lah. Di antara cara nak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita dengar sirah-sirah dia. Yang kedua, tuan-tuan, subhanallah, cuba dengar alunan-alunan qasidah. Subhanallah, betul dia boleh. Dia memang rasa sayang satu macam. Nah. Salih sama baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Allah. Sedap ya? No? Allah Azimah. Zahara ad-dinul mu'ayyad bizuhuril hadi Ahmad. Zahara ad-dinul mu'ayyad bizuhuril hadi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana, 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 ya hanana. Zahara ad-dinul mu'ayyad bi zuhuril hadi Ahmad. Baik, dapatkan album saya di pasaran selepas ni. Betul dah, subhanallah. Nah, dengar yang tu masya-Allah, sedap, masya-Allah. Betul dah? Salih tenang rasa jiwa, masya-Allah. Ya. Tak ada dengar lah lagu-lagu tu, radio-radio apa tu, subhanallah. Dengar Sinar FM tu, Sinar FM. Pasal apa tu, mengimbau kenangan dulu. Rezo Mutrid apa retro terbaik. Subhanallah. Nak sebut pun susah. Pasal apa tu, teringat zaman dulu-dulu tu, zaman Hil Amir, zaman Uti Rashid. Mata besar tu. Betul tak? Subhanallah. Kita lah ni cerita apa? Cerita nak beramal. Ingat, jadi kelompok as-sabiqun. Apa dia? Ni nak segera amal ni, nak segera amal ni. Takut apa? Takut mati. Subhanallah. Takut kita tak sempat nak buat amal. Buat cepat-cepat. Salih ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita mampu untuk jadi orang yang disebut sebagai as-sabiqun. Beramal. Baik perempuan sekalian, salih ala sayyidina Muhammad. Dan lapis yang tengahnya bagi orang yang muktasid, kata dia. Apa dia muktasid ini? Muktasid ni orang-orang yang sederhana, orang yang duduk di peringkat tengah. Siapa dia peringkat tengah ni? Musalli ala sayyidina Muhammad. Daripada kelompok as-sadiqin. Apa dia as-sadiqin ni? Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin yang adil, kata ulama amilin. Sayyidina Muhammad. Kelompok ni. Dan yang sebelah bawahnya bagi-bagi orang yang bercampur aduk. Apa dia orang bercampur aduk ni? Orang-orang saleh. Subhanallah.
salihin wa salih. Tuan-tuan perempuan sekalian, musallin ala sayyidina Muhammad, banyakkanlah amal, banyak amal. Biar banyak amal kita ni tuan-tuan, harap-harap ada di kalangan amal yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang kita duk heran ni kadang-kadang, subhanallah, orang-orang duk mengaji dah. Mana mengaji dah? Mak kita ni subhanallah, pasal apa kita rasa macam tak berapa nak kuat nak beramal? Pasal apa? Pasal apa kadang-kadang kita main mengaji dah, kita dah main mengaji dah, tapi tak boleh nak lekat, tak boleh nak lekat. Kadang-kadang main mengaji dah, orang balik ni punya semangat kadang-kadang tu. Tuan-tuan,